بسم الله الرحمن الرحيم. Hai, Assalamualaikum, selamat malam. Lama tak bersiaran, dah sebulan aku tak buat video. Sorry guys, tu tak terlambat aku ucapkan selamat tahun baru 2021. Tak masuk lagi bulan 2 guys. Alhamdulillah, aku dah dapat 1000 subscribe dan banyak dapat feedback daripada especially cerita berkenaan dengan mata batin tu. Dia ada next episode, aku akan cuba kongsikan kat korang. So tanpa buang masa, aku cerita berkenaan dengan poli sebab benam tahun 2006 ke 2008, 2 tahun. Okay, aku sijil kat situ. Misteri Blok Asrama, orang panggil Tiang Seri, Corner Lot. Agak best aku untuk kongsikan sebab ada di kalangan subscriber aku sedang 2-3 orang kot batch junior. Aku antara yang batch yang awal kat situ. Aku ingat benda tu last sem dekat situ. Cerita ni ada beberapa kawan aku sekali, orang kata agak kental lah selama satu sem ni 6 bulan. So 6 bulan kita orang bertahan kat bilik tu. Kita ni start daripada kita habis pada praktikal 6 bulan. Selepas habis praktikal 6 bulan tu, kita akan masuk balik ke poli, duduk hostel. Dulu kita orang ni first batch, asrama still kosong lagi, maksudnya boleh muat lagi lah. Sekarang aku tak tahu sebab ada yang start duduk rumah sewa. Dulu memang first and second batch memang kita orang diwajibkan masuk ke asrama lah. Pada permulaan tu aku dah setting dengan kawan aku 2 orang. Kita orang cari bilik yang boleh muat 2 orang. So cari agak lambat lah masa tu. Pendaftaran tu sepatutnya pagi 8.30. Tak adalah lewat sangat. Sepatutnya kalau datang awal lagi bagus lah, boleh dapat kita pilih bilik yang kita nak. So bilik yang kita nak tu dah penuh. Sampailah tinggal bilik, ada satu bilik tu, kau bayangkan semua dia ada 4 blok. Tiga blok tu semua penuh. So ada satu blok tu kosong. Yang kosong adalah satu blok tu, aku ingat lagi, blok tu corner lot. Dia bentuk L macam ni, dan dia menghadap ke kafe, kantin. So hanyalah bilik tu sahaja kosong masa tu. Tapi bilik tu kita tak boleh nak masuk sebab dia bilik tu ke minimum orang 4 orang, 3 ke 4 orang macam tu. Masa tu aku member ke 2 orang je lah. Aku ingat nama member aku tu Azam. So Azam, kalau kau tengok video aku ni, ingat cerita ni. So aku masuk bilik tu, daftar, dan aku kena cari lagi 2 orang partner lah untuk dalam bilik tu. Cari, aku kontak sana weh, kau dah ada bilik ke apa semua kan. Aku dapat lah 2 orang kawan aku. So total 4 orang dalam bilik tu. So okay, kita pun okay, best lah sebab bilik tu bilik besar. So boleh muatkan, dia bentuk L macam ni. Kalau kau masuk, okay, ni jarak kita pintu masuk, bayangkan pintu masuk L, okay. So bila masuk, sini ada satu katil, satu bilik L masuk, 1, 2, 3. So aku milih sudut tepi tu, berdua dengan member aku. So bila malam kita akan selalu rapatkan katil lah. Okey, tapi kita orang rasa tu agak pelik lah sebab kenapa bilik tu yang besar, sebab ada yang tak nak masuk situ. Kita tak adalah fikir benda-benda yang stick ke apa tau, cuma fikir orang tak nak kot, mungkin rezeki kita orang lah kat situ. So masuk, so kita macam biasa lah, masuk barang, letak barang apa semua. Setiap orang ada satu loker. So loker tu sebelah katil lah. Aku kata yang L tu ada 2 katil, 2 loker. Sebelum kita orang rapatkan tu, katil, loker. Dia macam terasing lah. Tengah-tengah ni loker. So bila tidur tak boleh nampak muka lah. Bermulalah episod yang orang kena ada gangguan. Malam aku tidur first tu pun, yang mana malam tu aku ingat lagi, time aku tidur tu aku ingat katil, loker. Aku suka tidur muka menghadap ke loker. So macam ni lah, tidur muka menghadap loker. Bila menghadap loker ni, bila tidur tu aku dah ada rasa macam gegaran kat loker tau. Macam loker kalau kau dengar bunyi loker kan, dia gegar. Takut tu ada. Aku cuma ambil bantal, aku tutup je. Aku tak fikir. Semalam aku kena, malam kedua aku kena, malam ketiga kena, malam keempat, sampai dah malam kelima tu aku cuba share dengan member aku yang Azam tu. Cerita Azam ni dia budak elektrik, aku budak IT. So, bila balik asrama, bila balik kelas tu aku cakap, Mok, Tok Moh panggil, kau ada dengar tidur ada macam ada ganggu ke apa ke? Tak ada pula. Tapi dia setengah malam yang dia tak ingat malam keempat kot ke malam ketiga, dia memang ada dengar gegaran kat loker tu juga. Memang dengar, tapi kita tak take serius lah benda tu sebab gangguan tu mungkin aku berdua je yang kena.
First week tu kebiasaannya kelas tak banyak. Bila kelas tak banyak, ramai orang balik kampung. Dan masa tu aku dengan Azam tak balik kampung. So aku dengan 2 orang je dalam bilik tu. Okey, malam minggu weekend, kita orang tidur. Kita orang malam kadang main trope. Lepas tu buka PC tengok movie. Ya, first week tu aku ingat lagi, tidur, tengok movie, aku tertidur. Azam yang tengok movie. Kata ada gangguan kat Airline, kat bucu tepi masuk pintu. Macam ada orang yang macam satu lembaga hitam lah. Lembaga hitam yang macam mengacau dia. Time tu aku tidur, aku tak tahu. Bila tengok movie kau tengok cepat aku tertidur. Bila tertidur, aku ada perasan dalam pukul 1 ke 2 pagi Azam macam cuit-cuit aku. Sebab kita dah rapatkan katil tilam tidur. Dia macam nak cakap, dia kata ada gangguan lembaga hitam. Nampak muka dia takut lah. Bila dia buat isyarat macam tu, aku pun terus tutup bantal kat muka, tutup. Movie tu kita orang biarkan sampai pagi. Biar je. Esok pagi bangun, kita orang pergi makan. Dia cerita, aku nampak ada, masa kau tidur tu, aku bangun daripada katil tu. Kau tengoklah siapa. Aku tak perasan. Elok aku duduk kat katil balik, aku tengok movie balik. Dia rasa macam ada benda orang melihat dia. Bila dia tengok macam tu, ada something hitam tau, dia kata. Tu dia terus tutup muka. Aku nak cuit kau masa tu macam sampai tak sampai. Dia cakap aku yang tersedar. Dan situ lah aku cerita kat dia. Kata Zam, sebenarnya first malam tu pun aku dah kena gangguan tau. Orang ketuk loka tu macam nak orang bergaduh tau, orang tendang, memang kuat, sangat kuat. Tapi kau tak sedar, aku tanya. Kau sedar tapi tak ada tiap malam. Aku nak share benda ni dengan kau, tapi tak logik lah kalau aku kena seorang. Kalau kau kena juga mungkin logik lah. So bila kau dah bercerita dengan aku macam ni, bagus lah. Tapi kita orang macam diam je lah. Sebab kan kita orang baru lagi bawa seminggu lagi. So cakap Zam, kau boleh jangan ceritakan lagi member aku 2 orang. Sebab mungkin takut nanti kalau dia keluar bilik, kita berdua je tiap minggu je ni, letih juga je ni nak menghadap. Baru first week kena duduk situ sekurang-kurangnya minimal 5 bulan lah. 5 bulan kau nak menghadap benda tu. Serius lah. Setiap malam kot. Aku paling teruk kena yang aku ingat lagi, tiap malam kau bayang, setiap malam kena ada gangguan. So bila ada gangguan tu, aku buka lah Google apa masalah. Tak tahulah, nanti korang sharing kat aku, komen kat bawah. Dia kata kau download ni ada tiang seri. So tiang seri ni tempat bergantungnya jin kat situ. Aku tak sure lah benda tu. Sampailah bulan kedua lebih kurang. Bulan kedua kita orang duduk kat poli kat asrama tu. Kita ada member 4 orang kan. Member aku yang seorang tu yang tidur kat tepi L tu, dia tidur seorang. Kita ada 3 orang main daun drop. Keadaan dia kita buat bulatan, main lah main. Ingat lagi dah lewat lah dalam pukul 12 lebih kat pukul 1 pagi. Asrama ni dia makin malam lagi meriah kadang tidur pukul 3, 4 pagi. Masa kita orang tengah main kad tu, yang member aku yang tadi tidur kat tepi L tu, tiba-tiba dia bangun. Dia bangun macam ni. Dia tengok, dia bangun dengan keadaan yang terkejut lah. Bangun tidur, dia macam ni. Tengok bangun. Lepas tu tengok kita orang. Lama dia tengok macam yang jenis yang muka yang kosong, muka yang nampak kelang kabut, muka yang risau, takut. Bangun, kata di pintu tu yang kita buka, dia lari. Lari, tak lari. Kita orang macam, apa hal budak ni kan? Tengah ramai 4 orang, apa hal? Tak tahu kita. Nak gencing kot ke, nak isap okok ke, tak apa ke. Kita biarlah, kita main macam biasa. Selang dalam 10 minit dia kot, dia patah balik. Lari, lari, tutup pintu, terus baring. Dibaring kat katil ni tidur lah. Terkejut lah semua. Apa hal lu kata. Dan masa tu kita orang dah pelik tau. Tapi masa dia baring tidur tu, dia tutup dengan bantal di sini, tutup. Kita main tu tak silap weekend tau. So memang tidur lambat. Pukul 4 pagi baru tidur. 4 kita nak tidur, kita dah habis kan. Tiba dia bangun daripada tidur tu lah. Dia bangun, lepas tu tengok kat kita orang nak habis lah. Yang seorang tu nak balik dorm dia lah. Cakap, "Woi, bodoh," kata. "Kau pergi mana lah?" kata. Muka dia memang marah gila. Kata, "Kau pergi mana? Pergi mana apa benda? Kita orang semua kat sini." Kata, "Kau nak menipu lah, nak kencing aku lah." Kata, "Kita orang nampak tadi kau bangun. Kau kenapa?" "Tak ada, korang tak ada semua kat sini. Aku tahu yang menipu lah. Budak-budak ni semua pergi mana? Asrama semua kosong."
Dia kata asrama kosong. Rupanya dia kata dia bangun tu pun daripada katil tu, di dalam berapa second dia tengok semua, dia tak nampak apa. Dia kata gelap, memang gelap gelita. Dia macam dia kata blackout. Asrama tu macam blackout. Dia keluar keadaan yang tengok. Dia kata aku tak nampak apa aku tak nampak apa gak. Kita orang kat depan kau, depan betul-betul atas katil kau, katil depan kau tu. Kau tipu lah, siap macam-macam. Bodoh lah kau ni, bongok lah apa kan. Kawan apa macam ni kau tinggalkan. Dia memang emo gila-gila macam tu. Emo yang macam kita orang tak buat salah, kau nak salahkan kita orang pula kan. Kau tak ada tu, sumpah kita orang kat sini kan. Ni pun nak habis kan. Terus main down throat ni. Dia cakap tak ada. Aku keluar. Lepas tu kau patah balik tu Pahal. Kau tahu tak, aku pergi, aku tak ingat. Aku rasa macam dah lama aku keluar. Aku patah balik, memang aku nampak satu-satunya jalan kat bilik kita, satu lampu. Yang lain semua tak ada lampu, dia kata. Tu dia berlari, lari pop tu. Cakap ini dah lain tadi. Memang dia muka memang marah gila. Kau tak nak tipu lah, nak kencing lah apa. Memang aku nampak blackout semua. Apalah macam ni, kau tidur dulu, esok kita cerita. Tidur, semua mesin-mesin tidur dengan perasaan yang tak puas hati. Dia kata aku menggigil, aku tutup muka aku, tutup sini menggigil. Dia kata ingat dia main-main, tapi memang dia marah betul. Dia kata memang betul lah budak ni, serius lah. Esok pagi kita bangun, masing-masing time tu baru bercerita. Yang siapa ada duduk bilik tu semua sebenarnya dah kena gangguan. Bukan aku je. Yang member aku tadi Azam, yang tadi pun kena juga. Yang seorang ni pun kena juga. Dia kata aku kena impap, aku ada bunyi-bunyi tu, bunyi-bunyi ni. So kata apa masalah yang bilik ni. Masih bila dah bercerita kan. Masa tu dah 2 bulan lebih kot kita duduk situ. Nak tukar bilik memang tak boleh lah. Cerita dia memang kau kena duduk situ habiskan 5 ke 6 bulan. Nak tak nak kau kena hadap benda tu. So kita orang ni batch kedua. First batch tu ada seorang ni buka cerita sejarah bilik ni sebenarnya. Dia bukan sejarah, dia sekali je ada budak ni kena. Dia tidur, ramai-ramai dia tidur kat katil yang member aku yang kena tu. Dia tidur. Dia bangun esok pagi nak pergi kelas, dia bangun bilik dom lain. Dan bilik dom lain tu tak kenal. Dia bangun kata pasal kot bilik ni, yang orang kat situ pun terkejut bilik tu. Start tu dia kata ramai yang tak nak duduk kat situ. Lain cerita aku tak tahu. Di kawasan hutan tau, poli Sabak Benam ni, siapa yang tahu ni, kita orang punya poli ni penghujung jalan Sabak Benam, Sungai Lang, air tawar, dan sebelah tu laut. So memang jalan dia memang hujung gila, memang hutan. So bila hutan ni, bila buat pembangunan, kita tak tahulah dulu tu tapak mana, tapak daripada jin ke, kita tak tahu. So cerita dia bila masing-masing bercerita semua, bila dia kata semua macam ada gangguan. So aku macam apa kita nak buat sekarang ni? Sharing lah apa semua. Dan bila aku balik weekend tu, minta on tour aku. Dulu rumah aku pun ada gangguan juga. InsyaAllah itu next episode okay, ada gangguan. Kita ada beli satu CD kat Ustaz. Dia ada 4 CD. Dia pendinding untuk gangguan lah. Bulan ketiga aku bawa CD tu. Ayat-ayat lazim lah, ayat-ayat ruqyah apa semua dalam tu. Pasang CD on. Ya Allah, ya Rab, siksalah jin ini ya Allah. Ya Rab, bakarlah jin ini ya Allah. Hancurkanlah jin yang tidak mau keluar dari hamba Allah ini ya Allah. Hancurkanlah jin-jin yang engkar kepada Engkau ya Allah, yang bersembunyi di setiap sudut tubuh hamba Allah ini ya Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu selama seminggu kita pasang kat PC. Pasang ingat lagi hari ketiga tu pasang, first malam tu pasang, ada burung hantu lalu, ada bunyi macam-macam bunyi. Aku ingat yang kita pasang ada semalam tu, bila pasang aku biarkan sampai tidur malam. Dan aku ingat masa malam tu tidur ni best tidur tiba-tiba dengan bunyi macam pam, bunyi kat atas bumbung. Dia bunyi atas bumbung tu, pung, meletup bunyi. Sebab aku ingat ada ustaz tu beritahu, bila ada satu gangguan tu, kalau macam bilik tu panas,
ada bunyi macam meletup ke apa. Itu salah satunya benda tu dah panas tau. Sebelum hari ke malam pertama, malam kedua kita pasang CD tu, memang panas berpeluh-peluh. Kipas buka, kau bayangkan kat situ tu kawasan hutan. Kawasan hutan bila kau duduk kat kampung lah, saya cerita. Kau duduk kampung kawasan hutan, bila tak payah pasang aircon pun, pasang kipas pun kau dah rasa sejuk. Macam tu lah rasa sejuknya. Tapi masa tu bila ada gangguan memang panas gila. Bila pasang CD tu malam ketiga tu, pam, memang sangat kuat. Boom, tak tahu orang lain dengar ke tak, tu tak sure, tapi kita orang memang dengar. Esok pagi bila masih memang dengar semua terbumbung. Selepas bulan keempat kan, gangguan tu dah kurang. Tengah masuk bulan kelima, mana kurang gila. Kita letak CD tu, pasang buat air ruqyah tu, alhamdulillah lah, kata dengan izin Allah lah, benda tu hilang lah daripada gangguan tu. Kata pengalaman ni agak mahal lah bagi kita orang. Aku tak sure bila kalau orang tanya kat bilik mana, aku boleh katakan bilik tu corner lot, berdekatan nak ke kantin. Kalau siapa kat poli Sabunam tu, dulu aku kat sekolah teknik, gangguan aku boleh tahan. Tapi bila kat poli ni tak rasa macam aku boleh sampai ke tahap ni dengan budak-budak ni. Dia kata korang memang legend. Dulu ada cerita kat sini, kata cerita ni sebenarnya siapa yang duduk asrama sini, duduk bilik ni, tak ramai yang lama duduk sini. Maksudnya semalam, ada yang seminggu duduk tempat lain. Tak habis satu set pun, 2-3 minggu diorang tidur tempat lain. Bila nak mandi pergi kelas je baru masuk bilik tu. So korang rasa macam mana? Ada gangguan yang mungkin korang kat asrama, mungkin UiTM ke, Poli, UPM, UKM, UMP and UMT, mungkin ada gangguan kat korang. Boleh share kat aku, korang rasa benda ni fake ke? Ada yang komen kat aku, tak seseram. Ini bukan nak kata siapa seram, siapa tak. Ini gangguan yang pernah aku alami. Aku just sharing kat korang. Kalau ada benda menarik lagi bagus, korang boleh komen kat bawah. Boleh aku cerita, boleh sampaikan. Aku ada dengar komen yang hari tu pasal mata batin tu syok. Yang kata saya boleh nampak memang daripada kecil sampai sekarang pun dia nampak, boleh berubah tak boleh. Itu satu anugerah, alhamdulillah. Sampai sekarang pun dia kata dia dah terbiasa benda-benda ni jumpa. Tu dengan izin Allah lah. Apa yang aku cerita ni, mungkin salah seorang pun korang ada benda ni jadi kat korang. So guys, ini ya cerita aku, agak panjang kali ni. Sebab poli kita orang ni masa kita first batch, second batch, poli ni cantik lagi masa tu, ada swimming pool. Kita orang bila tiap minggu tak balik, pergi lari pakai boxer je pergi swimming pool. Salam PKP 2.0. Thank you, dah 1000 subscribe. InsyaAllah dengan rajin dengan aku lepas ni, aku akan keep update yang cerita the latest. InsyaAllah, thank you so much. Okay, Assalamualaikum.